Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi buat semua. Untuk pembelajaran ulum pendidikan Islam, ulum pada hari ini kita akan masuk dalam bab sirah. Hari itu kita belajar bab ibadah, fiqh dalam bab tayamum. Hari ini sebelum Ustaz nak buka slide yang kita akan belajar hari ini, Ustaz nak kamu semua tonton video ni. Lagu ni kamu semua dah biasa dengar, famous. Kita dengar dulu. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Semua nampak kan video ni? Nampak. Okey. Sambung dengar. Sambung dengar. Tak. Tak nampak? Tak dengar. Saya nampak tapi tak dengar. Ustaz pause sekarang. Nanti Ustaz sambung balik. Dengar tak sekarang? Dengar? Tak dengar ke? Tak dengar Ustaz. Semua tak dengar? Tak, biasa video memang tak dengar Ustaz. Tak dengar. Okey. Kalau Ustaz share tak dengar. Kita abaikanlah video ni. Okey, hari ni Ustaz nak sentuh pasal tajuk kita. Tajuk kita yang nak belajar hari ni adalah tentang hijrah. Okey. Hijrah. Kita dah biasa dengar kan ceramah ma'al hijrah, pasal lagu pasal hijrah. Biasa dengar dah Okey, kita nampak jam tu sikit kat situ. Okey. Siapa nak bagi tahu apa itu hijrah? Siapa nak cakap? Siapa nak cakap? Siapa nak bagi tahu? Saya. Saya tu siapa? Muhammad Haikal. Muhammad Aish Haikal. UUM UPM. Aish Haikal UPM Okey. Aish Haikal, apa dia? Hijrah tu apa? Hijrah bererti berpindah daripada satu. Baca buku teks tak haji Mana haji baca buku teks? Itu dalam buku teks kan? Ya. Nanti buku teks. Ini yang kamu faham dulu. Berhijrah ke satu tempat ke tempat yang lain. Okey, bagus. Ustaz nak tanya kelas UPM jap. Ustaz nak choose nama. Kita tengok nama siapa yang keluar. Zakwan Adha. Ada tadi Ustaz nampak nama. Mana Zakwan? Saya. Zakwan Adha. Hijrah tu apa? Pergi satu tempat ke tempat lain. Jangan tengok buku teks. Tak haji. Daripada satu tempat ke tempat lain. Okay. Ustaz nak tanya kelas UUM pula. UUM. Kita tengok kelas UUM. Siapa yang kena? Ada ke tak ada? Faris Daniel. Ada tak? Tak ada. Putri Laila. Laila Sari. Ada? Tak ada. Zafran Imran ada? Sudah. Tak ada. Okey. UUM 5 siapa nak jawab? Semua boleh jawab. Tak ada salah, tak ada betul. Saja-saja nak bercakap je. UUM 5 siapa nak cuba bagi tahu apa maksud hijrah? Test lah. Try. Tak ada? Okey, tak apa. Sekarang kita pergi terus ke slide ni, maksud hijrah. Okey. Daripada segi bahasa, maksud hijrah adalah seperti dalam buku teks muka surat 134 tu
Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain, contohnya dia dulu duduk dekat KL, lepas tu pergi pindah duduk dekat Pahang, berhijrah ke Pahang. Okey, itu tempat. Kalau keadaan, dulu dia bujang belum kahwin. Lepas sekarang tu, lepas 10 tahun dia dah berhijrah ke dalam menjadi suami orang, menjadi isteri orang, berhijrah daripada bujang pada berkahwin. Berhijrah daripada perangai yang tak baik kepada perangai yang baik, itu ya keadaan. Secara syarak ni maknanya hijrah secara agama. Apa maksud dalam agama kita hijrah? Itu macam dalam muka surat 135 tu, kotak warna biru, boleh tengok dalam buku teks. Hijrah secara syarak ialah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Okey. Jadi hijrah ni kalau daripada segi bahasa kita berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lebih baik. Bukan lebih tak baik. Kalau dulu bagus, baik, sekarang dia berhijrah menjadi penyamun. Itu bukan hijrah tu nama dia. Itu bukan hijrah. Hijrah tu dia berpindah kepada satu tempat yang lebih baik. Berpindah pada satu keadaan yang lebih baik. Bukannya yang lebih tidak baik. Berhijrah kepada yang lebih baik. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau hijrah dalam Islam, dalam sirah adalah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dan para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Okey. Faktor berlakunya hijrah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Hijrah ni bukan Nabi suka-suka nak berhijrah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada Nabi untuk berhijrah. Okey. Hikmah di sebalik peristiwa hijrah. Yang pertama, agama Islam. Kamu boleh tengok muka surat 135 dalam kotak warna pink tu. Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Jadi bila berhijrah, Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, jadi orang banyak Islam makin berkembang lagi. Yang kedua, situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Bila Islam semakin berkembang di bumi Mekah, pada awal Islam berkembang dulu, bila makin ramai orang masuk Islam, makin ramai orang yang berpindah daripada musyrikin kepada Islam, lalu situasi itu menyebabkan musyrikin Mekah tak puas hati lah. Kaum musyrikin Mekah tak puas hati dan menggunakan kekerasan untuk menyekat dakwah Islam. Ini bermulanya hikmah kenapa Nabi SAW berhijrah. Umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada dalam kalangan mereka yang dibunuh dengan kejam. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Kita tahu kan macam mana para sahabat diuji, para sahabat disiksa, dipukul, kan, dizalimi kan. Macam kisah Bilal bin Rabah sendiri kena hempap dengan batu. Macam kisah Sumayyah kan. Kan ada lagu kan. Sumayyah kau dibunuh di dunia sementara. Nyanyi banyak-banyak kan. Kena buat album pula. Kan. Itu kisah Sumayyah. Kalau satu kisah yang Ustaz suka kisah ni nama sahabat ni nama Khabbab bin A'rad. Khabbab bin A'rad ni bukan kebab. Kebab yang kamu makan tu sedap. Khabbab bin A'rad ni seorang sahabat Nabi yang diseksa teruk sangat di zaman awal-awal Islam dulu. Dia pernah, seksaan yang dia pernah terima, dia pernah dipanggang hidup-hidup. Dipanggang dan dia tak mati. Dia tak mati. Musyrikin Mekah pada waktu tu campak Khabbab bin A'rad ni di atas bara api kan, kayu api yang dah menyala tu. Lepas tu dia tinggal bara kan. Bara dia tu panas lah, dan lama kalau bara ni nak terpadam kan. Jadi lalu Khabbab bin A'rad ni dah dipukul, dah diseksa, dah lembik, dia campak, dia letakkan Khabbab bin A'rad ni di atas bara api tu.
Letak terus di atas dia, bukan panggang letak ke atas kayu ke apa. Terus tidurkan dia di atas bara api. Sehingga belakang badan Khabbab bin Arak ni teruk sangat. Masak, daging dia masak. Di belakang badan ni daging dia masak. Sehingga kan air-air daging yang keluar daripada badan Khabbab bin Arak tu memadamkan bara api tu. Teruk dia didera. Dan umur Khabbab bin Arak ni panjang sehingga Khalifah Umar Al-Khattab jadi khalifah, dia hidup lagi. Kan lepas Nabi dah wafat, lepas tu Abu Bakar jadi khalifah, lepas tu Umar kan. Masa Umar jadi khalifah, Khabbab ni ada lagi. Seterusnya, kehidupan ketika itu sangat perit kerana musyrikin Mekah menyiksa orang-orang Islam kan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Dan yang kelima, pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Dan orang Madinah sebelum Nabi SAW berhijrah, beberapa tahun sebelum itu, Nabi dengan para sahabat ada buat rombongan pergi ke Madinah untuk berdakwah. Lalu pada waktu Nabi SAW pergi ke Madinah pada waktu itu, orang-orang penduduk Madinah ni, dia tertarik dengan Rasulullah punya akhlak dan juga ajaran Islam. Lalu mereka pelawa Nabi SAW untuk berhijrah daripada Mekah duduk di Madinah. Sebab dia nampak Nabi diseksa, Nabi diberi ujian yang sangat teruk di Mekah. Lalu mereka pelawa, mereka jemput Nabi untuk duduk di Madinah. Mereka sangat berbesar hati bila Nabi dapat datang duduk dengan mereka di Madinah. Para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Ini kamu tahu kan kisah macam mana Nabi pun keluar dengan secara rahsia nak pergi berhijrah. Nabi senyap-senyap, Nabi keluar rumah, Nabi minta Sayyidina Ali untuk gantikan tempat Nabi, tidur di tempat Nabi. Nabi keluar senyap-senyap, pergi ke rumah Abu Bakar dan mereka sama-sama berhijrah. Lepas tu mereka bersembunyi di Gua Thur. Lalu labah-labah buat sarang nak cover Nabi Muhammad dalam gua. Kan? Banyak kisah-kisah tu kan. Kita biasa dengar dah. Bukan senang kan. Nabi SAW nak berhijrah bukan senang. Bukan macam kita nak balik kampung hari ni. Masuk beg dalam kereta, start enjin, jalan sampai R&R, minum teh tarik, makan nasi lemak, sambung jalan lagi sampai kampung, relax dah. Tak letih. Nabi SAW jalan kaki, naik unta, berjalan di tengah malam nak berhijrah. Dan bukannya satu perjalanan yang pendek. Kita kalau Mekah Madinah naik kereta sekarang pun dalam 4-5 jam juga naik kereta. Tu highway. Bayangkan naik unta berapa jam, berapa hari nak sampai. Jadi bukan satu benda yang kecil lah. Okey? Ini hikmah di sebalik peristiwa hijrah. Jadi penguatkuasaan latihan pada hari ini mudah saja. Ustaz minta salin nota bertajuk hikmah di sebalik peristiwa hijrah. Yang kotak pink ni lah. Yang kotak pink ni kamu salin balik semua ni. Tajuk dia hikmah di sebalik peristiwa hijrah dalam buku tulis ulum. Tuliskan tarikh hari ni dan juga hari ni, hari Rabu. Bertarikh 20 berapa ni? Buku siapa pun Ustaz? 24. 24 hari bulan, hari Rabu. Tulis nota ni. Lepas tu dah habis tulis nota ni, tangkap gambar, masukkan dalam Google Form. Jangan masuk dalam WhatsApp Pak Ustaz serabut kepala Ustaz tengok WhatsApp banyak sangat gambar. Okey. Jangan bagi kat Ustaz. Masuk dalam Google Form saja. Ustaz buku kat berapa? Muka 35. Ada tu kat sini tak baca ke dia? Nampak ni kat skrin Ustaz ni ada. Rujuk buku teks muka surat 135, tulis di dalam buku tulis ulum anda. Faham tak? Ya Ustaz. Ada soalan tentang hikmah hijrah tadi? Tak ada. Okey. Kalau okey selesai